Assalamualaikum rakan-rakan Islam semuanya. Fudail bin Iyad dari perompak menjadi seorang ulama. Siapa yang tidak kenal dengan seorang ulama kibar tabi'in yang begitu hebat dengan alim, zuhud dan waraknya? Fudail bin Iyad atau nama penuhnya Abu Ali Al-Fudail Ibnu Iyad Ibnu Mas'ud Ibnu Bashar Al-Tamimi Al-Yarbul Al-Khurasani adalah seorang ulama yang lahir di kota Samarkand. Bukan calang-calang orangnya sehingga digelar sebagai Abidul Al-Haramain kerana teguhnya berbuat ibadat di dua tanah suci iaitu kota Mekah dan Madinah. Kata Al-Mizzi bahawa Fudail adalah seorang soleh dan orang yang sangat kuat beribadah, manakala Imam Al-Zahabi mengatakan bahawa beliau merupakan seorang yang zuhud, kuat hafalannya dan disepakati keterpercayaan dan kemuliaannya. Namun siapa sangka di sebalik kehebatannya ada suatu kisah yang mengangkat martabatnya daripada seorang perompak yang hina menjadi ulama yang masyhur dan mulia. Bahkan beliau tersangat masyhur atas sebab kisah taubatnya. Sesungguhnya Fudail dahulunya adalah seorang perompak dan penyamun jalanan yang menyamun di antara Abiyud dan Syarhas. Suatu hari, beliau terpikat dengan seorang gadis yang cantik sehingga menyebabkan beliau sanggup memanjat tembok untuk melihat gadis tersebut. Tatkala itu, beliau terdengar satu ayat Al-Quran yang menggetarkan hati dan jiwanya sehingga datang satu perasaan insaf di dalam kalbunya. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun, yakni kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang ke atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Surah Al-Hadis ayat 16. Maka siapa sangka ayat ini menjentik hatinya sehingga hidayah benar-benar mula bermesra di dalam hatinya sehingga keinginan bertaubat sudah mula bermain di jiwa. Al-Maqdisi menyebutkan bahawa Fudail berkata, "Benar, sesungguhnya demi Allah, inilah saat yang telah tiba untukku bertaubat." Lalu dia beransur pulang. Dalam perjalanan pulang itu, Fudail mendapati satu khalifah sedang beristirahat di waktu malam. Lalu Fudail terdengar sebahagian mereka berkata, "Marilah kita singgah di desa ini, kerana kalau kita melanjutkan perjalanan, sudah tentu kita akan dirompak oleh penyamun yang terkenal bernama Fudail." Al-Maqdisi berkata bahawa mendengar perkataan itu, maka gemetarlah hati Fudail kerana dia sendiri tidak menyangka bahawa sampai ke tahap itu khalifah merasa gusar akan dirinya. Lalu dia berkata, "Wahai khalifah, akulah Fudail, berlalulah. Demi Allah, aku berusaha sekuat tenagaku untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah selamanya." Sejurus itu beliau lantas berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, sekarang aku telah bertaubat kepadamu dan aku jadikan taubat aku ini dengan tinggal di Baitullah Al-Haram." Bermula dari situlah Fudail bertaubat dengan sesungguhnya dan mula mendalami ilmu agama daripada ramai tokoh ketika itu seperti Ja'far Al-Sa'adi, Sufyan Al-Thawri, Al-Amashi dan Mansur Ibnu Mu'tamar. Benar-benar ayat Al-Quran itu menjentik hatinya sehingga menjadi hamba yang sangat takut kepada Allah dan kuat beribadah, terutamanya di Mekah dan Madinah. Ishaq bin Ibrahim At-Tabari menukilkan bahawa, "Aku tidak pernah melihat seorang yang mempunyai perasaan kahu, yakni takut kepada Allah,
dan pemurah kepada manusia selain Fudail bin Iyad. Al-Quran benar-benar menyentuh hatinya dan tatkala melewati bacaan ayat-ayat tentang syurga, maka beliau mengulang-ulangnya dan memohon syurga kepadanya. Setelah bertaubat, beliau bekerja menguruskan air menggunakan seekor unta dan kemudian menjual air tersebut untuk menyara dirinya dan keluarga serta hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Fudail akhirnya meninggal dunia pada tahun 186 Hijrah seperti mana dikatakan oleh Al-Madini dan Bukhari, serta meninggal pada usia 80 tahun. Kosongkan jiwamu untuk sedih dan takut supaya kedua perasaan itu dapat bersarang di dalamnya. Apabila sedih dan takut bersarang di hatimu, ketahuilah keduanya akan membentengi dirimu daripada melakukan maksiat dan menjauhkan dirimu dari api neraka. Fudail bin Iyad.